Alhamdulillah, pertama-tama kalinya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dipinjamkan lagi tubuh badan, nyawa, kesihatan sampailah ketika dan saat ini. Berasa boleh habis Ramadan, tapi tak tahu lagi esok macam mana. Tapi Alhamdulillah, besar rahmat dah kita sampai kepada hari ini. Besar rahmat dah, esok tak tahu lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berbanyaklah kita berdoa agar kita ni menjadi tetamu Allah secara mutlak pada Ramadan pada tahun ini. Ramai kawan-kawan kita dan sahabat-sahabat kita yang tak mampu, yang tak dapat nak bersama-sama kita pada Ramadan pada tahun ini. Jadi kita ni Alhamdulillah diberi lagi luang masa sampailah ketika dan saat ini, dan kita minta agar kita ni sampailah ke akhir Ramadan dan mendapat segala nikmat dan ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Jadi sebagai mukadimahnya, saya sampai tadi ramai betul orang nak cari parking pun susah, sehingga saya parking tak tahu kat mana saya parking. Lepas ni wah pula cari kereta kat mana. Ramai sungguh orang, Alhamdulillah. Jadi kita nampak syiar Islam itu semakin menunjukkan kehebatannya di bulan Ramadan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bulan ini dinamakan bulan Al-Quran, bulan Ramadan, yang mana Al-Quran diturunkan dalam bulan ini, seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Semua orang tahu. Cuma orang tak perasan hakikat Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Hakikatnya semua hukum yang ada dalam Al-Quran diturunkan dalam bulan ini. Bukan hukum puasa je, semua hukum. Ini yang orang tak perasan ni, ataupun saja-saja buat tak perasan. Sebab bila sampai di bulan Ramadan, dia kira puasa je. Dia tak tahu bulan Ramadan ni Al-Quran seluruhnya turun di bulan Ramadan. Sepatutnya bila sampai di bulan Ramadan, sepatutnya ketaatan kita, keyakinan kepada kita kepada seluruh hukum Islam akan bertambah kuat. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu seluruh hukum, tak kira hukum puasa ke, solat ke, hukum jinayat ke, hukum hudud ke, turun di dalam bulan ini. Kalau tanya pun imam kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Duk mana? Duk sebelah menyebelah aja. Duk sebelah menyebelah aja. Tetapi kita kenapa macam menganaktirikan hukum-hukum yang lain bila masuknya bulan Ramadan? Jadi ini yang banyak orang tak perasan. Sebab Al-Quran itu seluruhnya turun di bulan Ramadan. Sepatutnya keyakinan kita kepada hukum Islam yang ada dalam Al-Quran makin kuat, makin taat, bersempurnanya turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini. Sebab itulah dalam sebuah hadis dia sebut bila masuk di bulan Ramadan, fala yarfus wala yajhal wala yafsuq. Yarfus, yajhal ni semua orang yarfus, yafsuq ni semua orang tahu. Tak payah ceritalah. Yang banyak orang keliru, wala yajhal, jangan kamu menjahili sesuatu hukum. Sebab ini dimasuk dalam al-muhbitat, yang melupuskan pahala-pahala puasa. Puasa tetap sah, tapi pahala puasa tu kurang. Illal ju' wal atash. Contohlah, sebagai contoh senang, orang yang berpuasa tapi tak menutup aurat, habis. Puasa hanya lapar dan dahaga. Sebab dia confuse kewajipan tu, dia jahil dengan kewajipan. Mana satu yang perlu diikut?
Adakah kesemua perlu diikut ataupun separuh-separuh? Dia confused. Lepas tu bila dia masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan jahil yang macam itu, dalam keadaan dia tidak faham, akan mengurangkan pahala puasa dia. Ini yang kita risau. Ini yang kita risau. Itu antara wajib. Antara wajib, antara yang kena buat. Itu belum macam kita ni biasa masuk bulan Ramadan ni, kita keliru antara fardu dan sunat. Betul tak? Kita keliru antara fardu dan sunat. Kita keliru antara mana lebih aula, fardu isyak ke, fardu subuh ke, ataupun sunat tarawih. Ramai keliru tu. Tapi saya rasa jemaah ni tak keliru kot, mungkin jemaah tempat lain. Kan? Kan? Sebab bila Ramadan ni penuh. Penuh. Sebab itu bila keluar je Ramadan, habis Ramadan tak ada. Kan? Mana pergi tak tahu. Ini maksudnya keliru tu masih ada lagi. Sebab kita takut dengan kekeliruan kita itu akan melupuskan pahala puasa kita. Saya selalu sebut, di mana-mana saya pergi, anggap semayang fardu ni macam Ferrari, kereta Ferrari. Solat tarawih ni macam kereta Viva. Tapi Viva yang dah di upgrade. Kan tarawih kan, bila tarawih bila puasa banyak di upgrade dengan moral, dengan tazkirah kan. Nak bagi orang datang. Kan. Ni Viva ni tukar sport rim semua dah. Steering MoMA benda kan. Lepas tu exhaust besar semua. So sembahyang fardu ni Ferrari standard. So kalau kita diberi pilihan nak Ferrari standard ke nak Viva upgrade ni, kita nak pilih mana satu? Kan? Mestilah Ferrari walaupun standard dah. Mestilah Ferrari. Ni ada juga nak Viva tu. Tu yang pelik tu. Dia tunggu tu tahun depan nak tunggu Viva tu. Padahal Ferrari tu tiap-tiap hari ada, 5 waktu tu ada. Dia tak datang. Dia nak tunggu Viva tu. Kalau nak tunggu Viva tu tahun depan. Tu dia. Ini maksudnya hak ni kena perbetulkan dulu. Sebab kita takut benda itu akan melupuskan pahala puasa kita. Satu tip yang saya nak bagi, saya pun dengar juga tip ni daripada Ustaz Tazkirah di surau saya semalam. Kita pasang niat nak pergi surau, jangan niat nak pergi semayang tarawih dulu. Kita letak aku nak pergi surau ni, nak niat semayang maghrib dan isyak. Tu dia. Letak niat macam tu dulu. Boleh? Satu tip. Semayang tarawih tu biarlah dan semayang tarawih, tapi letak dulu niat nak pergi semayang maghrib dan isyak. Sebab itu yang lebih penting. Sebab bila habis dari Ramadan tak ada dah tarawih. Bila kita niat nak pergi tarawih ke surau, tak ada niat dah, tak pergi dah. Tu dah. Jadi maksudnya boleh insya-Allah. Hak tu yang perlu kita ubah sedikit-sedikit, dan insya-Allah dengan kita boleh faham antara fardu dan wajib ni, ianya akan meningkatkan kefahaman tentang Islam yang sebenarnya. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, sebab yang mengganggu kita ni ada dua jenis mengganggu kita ni. Allah sebut dalam surah An-Nas. Kalau Tok Imam baca witir kan, dia akan baca surah ni insya-Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan ni itu kerja dia permanent di dunia ni. Dia ada kerja cikgu, ada kerja askar tau. Ada kerja apa lagi, pensyarah, ada kerja kilang, ada kerja pejabat dan sebagainya. Itu kerja permanent kita. Tetapi syaitan di dunia ni itu kerja dia permanent. Apa dia? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mendatangi dada-dada manusia ini dengan bisikan-bisikan ke arah kejahatan. Itu tugas syaitan di dunia ini. Tugas permanent dia. Kalau nak cerita, Ustaz dah tahu dah, Ustaz dulu syaitan dah janji dah, iblis dah janji dah dengan Allah nak menyesatkan manusia sampai ke hari kiamat. Betul tak? Tahu belaka dah cerita tu. Dah tahu belaka dah. Dah kita ni dah tahu cerita tu. Adakah
peperangan antara kita dengan syaitan dah habis? Tak lagi. Sampai ke hari kiamat. Dah mana senjata kita? Mana perisai kita? Mana peluru kita? Ya? Nampak macam tak berperang, relax. Patutlah syaitan menang semua. Ada. Dalam surah ini Allah bagi kelemahan. Dalam surah ini Allah tunjuk kelemahan syaitan. Apa dia? Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan, min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan yang daripada syaitan yang membisikkan kejahatan, al-khannas, datang dan pergi. Itu kelemahan. Allah tunjuk dalam surah ni kelemahan. Tapi kita tak ambil kisah. Allah tunjuk kelemahan syaitan. Dia datang dan pergi. Itu kelemahan. Kenapa dia datang? Dia datang kepada hati manusia sebab manusia tak ada zikir, tak sebut nama Allah, tak beribadah. Sebab itu dia datang. Kenapa dia pergi? Sebab manusia itu berzikir, sebut nama Allah dan sebagainya, baru dia pergi. Itu dia tips Allah sebut dalam Al-Quran. Okey, waktu okey dah. Sebab mungkin kita ni memang orang yang suka berzikir dan sebagainya, alhamdulillah. Tetapi akhir sekali Allah sebut minal jinnati wan nas. Syaitan itu daripada jin dan manusia. Ini masalahnya. Kalau jin, daripada jin, kita boleh sebut alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, kita boleh memperbanyakkan zikir dan sebagainya. InsyaAllah syaitan itu akan. Tetapi kalau daripada kalangan manusia, macam mana? Syaitan daripada kalangan manusia macam mana? Kita sebutlah macam mana pun, kita bang kat telinga dia tak lari. Kita tahu dah nak lawan syaitan daripada kalangan jin ni dalam bulan puasa, habis dah di belenggu belaka dah. Tak apalah, kalau luar puasa pun nak lawan dengan zikir dan sebagainya. Ni di kalangan manusia ni macam mana? Sebab itulah saya percaya surau ini buat tazkirah tiap-tiap kali sembahyang tarawih untuk menerangkan kepada jemaah-jemaah tentang Islam, tentang perundangan Islam, tentang syariat Islam, agar pengetahuan itu menjadi senjata, menjadi perisai, menjadi peluru bagi syaitan-syaitan di kalangan manusia yang nak menggoda kita ke arah kejahatan. Sebab itulah ini pun merupakan satu perisai, satu senjata, satu peluru dalam kita nak berjuang untuk memerangi godaan-godaan syaitan daripada kalangan manusia. Alhamdulillah, syabas kepada surau Fatimah Zahra kerana masih lagi mengekalkan tradisi yang macam ini. Jadi itu baru mukadimah. Barulah kita masuk pada surah yang saya sebut tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi surah ini surah yang pertama diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya nak ambil sedikit intipati bagaimana pelajaran yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini surah yang pertama, sudah tentu ada di situ pelajaran yang pertama yang diajarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama, Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan yang menjadikan. Kalau nak cerita panjang kisah ini, Jibril suruh baca 3 kali baru baca. Tak boleh baca Iqra ma'ana biqari, peluk Jibril, peluk Rasulullah, sampai letih, sampai penat Rasulullah. So kita ni anak-anak kita nak malas ngaji, peluk bagi lemah sikit. Lepas tu ngaji, tak nak lagi, peluk lagi. Itu budak-budak kalau orang tua macam mana? Kalau isteri dengan suami macam mana? Malas sangat suami macam peluk. Jangan buat siang bulan Ramadan lain jadinya. Maksudnya Jibril peluk Nabi Muhammad sampai 3 kali.
baulah Nabi Muhammad SAW, boleh baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menjadikan manusia itu daripada segumpal darah. Di sini pelajaran yang pertama nak menunjukkan kepada kita bahawa Islam itu menganjurkan kita untuk belajar. Iqra, belajar. Dalam keadaan konsepnya, walau mana tinggi pun kita belajar dalam konsep Allah yang menjadikan kesemua perkara. Ini yang kita kena terapkan kepada anak-anak bangsa kita. Sebab bila dia dah besar, bila dia dah pandai, bila dia cerdik, dia tahu kesemua yang terjadi dalam muka bumi ini adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. So itu akan mendidik hati dia agar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia faham kok mana pun dia cerdik, kok mana pun dia hebat, Bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah yang menjadikan kesemua itu. Engkau cerdik, Allah yang menjadikan. Semua perkara yang kau cipta di muka bumi ini, Allah yang izinkan. Itu dia. Khalaqal insana min 'alaq. Lepas itu Allah bagi pula misalan. Allah menjadikan insan itu daripada segumpal darah, setitik darah. Setitik darah yang melekat di pintu rahim boleh jadi semua macam ni sekarang ni. Allahu Rabbi. Menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Boleh jadi macam ni, dengan macam-macam kita dapat itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Dan dah sekali Allah lah yang mengajar manusia ini daripada tahu, daripada tidak tahu kepada tahu. Maksudnya kita ni cerdiknya kita ni, hebatnya kita ni, dalam area mana sekalipun, kalau Allah tak ajar, kita tak dapat. Ini dia. Ini 5 perkara yang Allah ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 5 perkara ini menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang taat dan setia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Sepatutnya kita pun kena begitu juga. Dalam apa saja perkara kita kena faham kehebatan kita di dunia ini. Walau macam mana hebat pun kita di dunia ini, kesemuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kefahaman yang sedemikian, kita akan terhindar daripada sombong, bongkak dengan hukum-hukum Allah, degil, benci kepada ulama dan sebagainya, dengan adanya ketiga-tiga sifat yang saya sebut tadi. Jadi sebab itulah dalam mendidik hati kita di bulan Ramadan ni, kita kena faham. Kita kena faham ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana konsepnya, bagaimana perlunya kita memahami agar kita ni tergolong daripada golongan mukminin yang sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nampaknya itu saya yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Sebelum saya terlupalah, ada satu ungkapan bagi kita yang masuk bulan Ramadan ni, jadilah kita ni hamba Allah, bukan hamba bulan Ramadan. Jadi hamba Allah. Jadi hamba Allah yang taat kepada Al-Quran. Jangan jadi hamba bulan Ramadan yang hanya hanya sedar kewajipan kita di bulan Ramadan sahaja. Tapi jadilah kita hamba Allah yang mengikuti keseluruhan arahan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Jadi yang baiknya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang tidak baiknya datang daripada anak sendiri. Ana sudah dengan nafas, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.